اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tazkirah sikit. 1-2 minit. Ini kita bincang soal hidayah. Jadi hidayah ni daripada perkataan hada, ya tak? Hidayah ni daripada perkataan hada. Hada ni hedal. Ya, hada ni maknanya petunjuk. Allah tunjuk kita. Manusia tak boleh tunjuk pada manusia yang lain. Kerana Allah hada. Jadi kita kata hidayah. Hidayah tu isim. Ya, kalau orang Melayu panggil hadiah. Hadiah tu daripada hadalah. Ya, jadi apa dia hidayah yang Allah Taala beri pada kita? Ya, yang pertama sekali, hidayah yang paling awal sekali Tuhan beri pada kita, kita dilahirkan ke dunia. Kerana ramai orang yang tak lahir ke dunia, ramai orang yang lahir mati, meninggal dunia dan sebagainya, tapi kita ni masih lagi ada hidayah hidup. Ya, hidayah bernyawa, bernapas dan sihat. Ramai orang yang bedridden pergi hospital tu kan, ada 6 bulan, 3 bulan, yang doktor kata tak boleh ambil dah, kena buat balik lah. Ya, ramai kan. Kita hari ni baru pergi melawat seorang sahabat yang dah bedridden 4 bulan. Yang kedua tuan, setelah kita dilahirkan, Tuhan bagi kita senses. Senses ni panca indera, ada mata, ada telinga, ada ini semua. Gunanya untuk kita menjalani kehidupan sebagai manusia yang dikatakan khalifah. Khalifah ni artinya ganti, daripada khalafa, khalfun, ganti. Jadi ganti siapa? Ada orang kata ganti Nabi, tapi ada orang kata ganti Allah. Bukan nak jadi Allah, nak buat kerja yang Allah kata manusia kena buat. Umpamanya memindahkan kayu daripada bukit, jadikan dia pintu solid, itu manusia buat. Bukan Tuhan tak boleh buat, tapi itu kerja manusia. Jadi itu yang dikatakan senses. Lepas tu yang ketiga, Tuhan jadikan kita, tak cukup juga dengan senses tu, dia bagi akal kita, supaya kita gunakan untuk kita menjadikan alat senses tu sebagai alat untuk kita gunakan. Tapi ada orang akal pun tak cukup juga. Ramai orang yang ada akal tapi tak berakal. Ya, jadi Tuhan jadi pula yang keempat. Yang keempat tu dia kata practical. You are practical person. Gunakan akal itu untuk membina alam ini, supaya alam ini lebih baik, supaya kita mati dalam keadaan senang lenang, bukan mati dalam keadaan susah. Ya, ramai orang ada akal tapi susah hidupnya merana. Dan akhir sekali, bila empat-empat tu kita jana dengan baik, maka itulah dikatakan taufik yang kelima hidayah, iaitu taufik. Taufik itu mean agree, daripada wafaqa, agree ni apa? Agree ni agreement. Kita agree dengan apa yang Tuhan telah hasratkan, lahirkan seorang manusia yang bernama Tuan Haji Ishak tu. Jadi orang yang ini, Tuhan kata yang hidayah ni orang yang aku istamala, aku selalu mempergunakan dia untuk kebajikan, ya, untuk kerja-kerja baik, untuk ibadat dirinya kepada Allah dan dia kepada orang lain, kepada masyarakat. Sebab itu Nabi kata orang yang paling baik dalam dunia ni orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Sebab itu minggu lepas saya katakan, kalau hari ini kita sudah mencapai usia 60 tahun, itu bagi saya bukan borderline. 60 tahun tu sebenarnya baru kita mula nak hidup.
think about baru nak mula. Jangan kita fikir hari ni aku letih. Jangan. Jadi selalu berfikir baru nak mula. Ada seorang sahabat saya operate jantung, masih hidup lagi 25 tahun. Sekarang masih hidup lagi. Ya, sebab apa? Sebab dia kata bila lepas operation tu dia dah bertaubat, dia dah sedar insaf dan sebagainya, dia kembali pada Allah, semayang, tahajud, zikir dan sebagainya, sedekah jariah semua sekali. Dia kaya, anak-anak pun kaya, cucu pun ramai, dan sekarang masih sihat lagi. Mana dia operate 25 tahun masih sihat lagi. Jadi tuan-tuan nampak, jangan fikir bila orang operation ni mati cepat, tidak. Kadang-kadang doktor yang operate tu lebih awal mati daripada orang yang dioperate kan. Tak? Ini kerja Allah kan. Jadi yang kelima adalah taufik. Taufik itu artinya wafaqa, agreement. Kita telah capai satu tahap di mana betul lah orang ni aku lahirkan ke dunia menjadi manusia dan menjadi orang yang baik. Jadi 5 perkara tadi kan yang kita ingatkan. Itu barulah kita sampai taufik. Hari ini kita akan lihat pula fi'il mudhari'. Kita tinggal dulu haraf. Ya, dan hari ini kita akan lihat fi'il mudhari' secara umum dan fi'il mudhari' by taufik. By taufik tu kita ambil satu kaedah yang dikatakan learning and teaching second language by notion approach. Notion approach tu maknanya kita try to infuse meaning in the sentence. Ada orang dia baca Quran, dia tak faham makna dia. Ya, so kita akan tengok true fi'il mudhari'. Sebab fi'il ni dia core sebenarnya kepada menghasilkan pengajaran dan meaning dalam Al-Quran. Tidak sangat bergantung pada haraf jar, ataf. Sebenarnya yang banyak sekali pada fi'il. Ayat fi'il itulah ayat yang memberi hukum. Jadi kita tengok, jangan ke mana-mana lepas ni ya. Okay, tuan-tuan, kita kena baca sekali dengan ni. Tuan-tuan buka buku yang kita fotokopi tu. Satu je ni dia bagi. Tuan-tuan buka apa tu, page 10 Roman. Page 10 Roman ya, buku ni. Buku yang kita fotokopi ni. Page 10 dan together with this. Okay. Fi'il mudhari' iaitu fi'il yang menunjukkan masa sekarang. Ya, happening now ya, masa sekarang. Fi'il mudhari'. Kita insya-Allah kita boleh kenal ya. Jadi banyak hukum-hukum tu diambil daripada fi'il lah. Contohnya fi'il mudhari' atau fi'il amar. Ini kita lihat fi'il mudhari'. Kita ambil satu perkataan yang banyak terdapat dalam Quran, iaitu perkataan yaghfiru. Dalam ni ada orang ya. Orang ni siapa dia? Yaghfiru ni apa dia? Root yaghfiru. Ghafara. Ya. Allah dia mengampunkan. Allah mengampunkan dosa manusia. Kalau ghafara dia telah ampun. Kalau yaghfiru dia mengampunkan, mana presence. Ini Allah mengampunkan dosa manusia ya. Kita kena pelan-pelan ya, insya-Allah. Ini saya ambil contoh pattern lah. Ya. Dari fa'ala yaf'ilu. Mana fa'ala ini pattern. Ini pattern. Dan ada bab dia, mungkin bab 2, bab 3 ya. Ya. Salah satu tanda kita kenal di fi'il mudhari', depan ni dia ada ya. Dia ada ya, betul tak? Ya, fi'il mudhari' tu. Dan kita kenal tu root dia ghafara. Ghafara ni maknanya Allah mengampunkan. Dia mengampunkan. Ghafarallahu lana. Ya? Dia telah mengampunkan. Ini present. Jadi inilah nama dia mudhari'. Nama dia mudhari'. Ini nama dia madi. Dan ini kita katakan perbuatan root, tidak? Root ya. Dia jadi root, jadi akar. Kita akan lihat tuan-tuan, fi'il mudhari' macam ni bentuk dia. Yaghfiru ni dia. Kalau dua yaghfirani. Betul tak? Yaghfirani. Tapi ini tak adalah perkataan yaghfirani sebab kerja mengampunkan tu kerja Allah. Allah satu saja. Kan? Untuk pattern kan. Okey, tak apa. Sekarang ni tuan-tuan, kita dah lama tinggal fi'il mudhari' ni. Cuba tuan-tuan lihat ayat ni. Muka surat apa tu, tak ada muka surat. Ayat 100 apa tu 6. Ayat dia ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha
Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Bila kita beri fi'il mudhari', tuan-tuan, kalau kita dah lama tinggal, memang rumit sikit, tapi kena sabarlah. Okey, di situ tuan-tuan ada ada 4 fi'il mudhari'. Cuba tanda di mana? Dalam ayat yang pertama ni ada 4. Ada 4 fi'il mudhari'. Mengikut pelbagai kegunaan, dan ada huruf di depan dia, dan kita nak kenal juga apa nama huruf tu. Ada 4 di situ. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha, iaitu surah Al-Baqarah ayat 16, ayat 106. Fi'il mudhari' dia akan berubah mengikut haraf yang ada di depan dia. Jadi tuan-tuan kena refer balik dalam nota ABC, ya, ABC dulu. Sebab itu dia banyak sikit kerana ada dah baru ke nota ABC. Okey, nota ABC, ya. Mana okey, siapa boleh beritahu di mana perkataan mudhari' di dalam ayat 106? Ta'lam, ya. Mudah kenal, ya. Apa tu Tuan Haji Kamal Zaman? Nunsiha, yes. Nunsiha, lagi? Na'ti. Ya, lagi? Ada satu lagi. Yes. Nansah. Ya. Kita pelan-pelan, ya. Nansah, ya. Ada 4. Satu lagi dia tembak duka. Nansah satu, nunsi satu, na'ti, nunsiha, dan ta'lam. Itu bukan mudhari', itu isim. Mislah tu maksudnya umpamanya, mislah tu contohnya, misalnya. Okey, kalau tuan je kata nak ada tina kan, nansah tu ada nun, betul tak? Nunsiha tu ada nun, betul tak? Na'ti ada nun, betul tak? Ta'lam ada ta. Yang tak adanya alif ya je. Okey, ayat ni bermaksud tidak kami nansah ni mana tidak kami delete, padam daripada satu ayat, au nunsia, atau tidak kami lupa ayat yang kami telah turunkan, ya. Tetapi na'ti kami datang. Nak tu kami, ya. Tapi ya tak ada. Ya dia kena buat sebab ada sebab. Na'ti kami bawa datang bi khairin, dengan yang terbaik, minha daripadanya, au misliha, ataupun seumpamanya. Alam, adakah tidak ta'lam, engkau mengetahui wahai Muhammad, annallaha ala kulli syai'in qadir. Cuba terjemah sama-sama. Annallaha, bahawa Allah, ala kulli syai'in, yes, atas setiap sesuatu itu dia berkuasa. Jadi itu maksud pemahaman dia. Maknanya suatu ayat yang Tuhan telah nansakh itu Tuhan ganti dengan ayat lain. Tuhan tak buang begitu saja. Ataupun ayat yang lebih baik, ataupun seumpamanya, ya. Dia beritahu kepada Muhammad, ya Muhammad, alam ta'lam, kau tahu tak bahawasanya Allah itu mengetahui di atas setiap sesuatu dia berkuasa. Okey, nansakh mati sebab ada ma ni haraf yang duduk pada fi'il. Cuba tuan tengok dalam jadual A B C, ya, ma nansakh. Asal dia nasakha, root dia nasakha ni delete, nasakh. Kalau kata nasakh tu masih lagi Arab. Kalau delete tu orang putih. Mansukh Arab lagi. Tapi kita pakai mansukh. Lepas tu perkataan nunsi. Mati ni. Nunsi. Cuba tuan-tuan bagi. Apa dia root nunsi? Okey, beri root dia. Nun, sin, ya.
Nasia. Nasia ni dia gunakan untuk perkataan manusia. Manusia ni adalah insan yang nasia. Nasia ni lupa. Ruk dia kan? Insan adalah makhluk yang lupa. Orang kata, what is the meaning by insan? Insan ni means insan ni means man. Itu insan. Betul, kalau tuan lupa pun saya tak kisah pasal insan. Insan ini takrif insan adalah orang yang lupa. Jadi orang Melayu ambil perkataan manusia. Betul tak? Dia ambil manusia ni adalah sama tak manusia. Betul, kalau tuan-tuan tak ingat, saya tak kisah pasal manusia. Manusia ni manusia. Tak ingat, tanya. Lupa, tanya. Tapi tak datang kelas yang tak boleh tanya. Tadi kelas di Ampangan tadi, ustaz nampak orang ni segar, Ustaz. Lebih pada kami semua, Ustaz. Segar, Ustaz. Baru tahu. Dia tahu makan apa. Hari-hari makan daun betik. Itu tukang masak. Daun betik muda kan. Jadikan kita sihat. Itu mula nak minta benih. Okey. Nasia. Okey, Nasia yang sah. Saya mudhari dia. Yang sah dia lupa. Boleh? Kalau dalam ayat ni nansa kami lupa. Jadi di sini nunsi ya tak ada. Sebab ada ma yang ni mati, yang ni pun mati. Jadi ma ni bekerja dia menjazamkan fi'il mudhari'. Apa yang kami telah nasahkan atau kami lupakan, kami datang dengan yang lain yang lebih baik. Itu janji Tuhan. Ya? Okey. Jadi ini fi'il mudhari'. Ini pun fi'il mudhari'. Asal dia yang ni. Tapi bila ada ma tu, dia buang ni, tinggal ni. Sebab ini mati. Ini majzum. Ini pun majzum. Tanda majzum dia, bila ada ma, fi'il mudhari' dia mati. Dia mati ya. Ma dia panggil ma syarat, mati. Jadi ini mati, tanda dia sukun, betul tak? Yang ini mati pasal ma ni. Tanda dia buang ya huruf ilah. Jadi tinggal nunsi. Bukan nunsia. Nunsi. Jadi apa tanda dia mazum? Dia take out ya, omit ya. Itu dia. Saya bawa ayat ni, ini ayat level 5. Jadi level 5 macam ni, banyak ayat mu'tal. Ini mu'tal ya. Okay. Jadi tak apa tuan-tuan, jangan risau. Alam ta'lam. Jadi perkataan ni ta'lam. Apa dia root ta'lam? Ta'lam. Kalau tak boleh sebut pun tak apa. Sebut ni word dia. Aim, lam, mim. Tak apa. Alimah ke alamah tak apa. Jadi root dia alimah. Jadi alam ta'lam, alimah ta'lam. Bila ada lam di sini, fi'il mudhari' jazam. Jazam tu maknanya matikan. Alam ta'lam, adakah tidak engkau? Ta tu tina kan? Ta tu engkau siapa? Muhammad. Adakah tidak engkau tahu wahai Muhammad? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahawasanya Allah itu atas sesuatu itu berkuasa. Tuan-tuan jangan risau. Kita nak study tentang fi'il mudhari'. Yang exceptional tu jangan risaukan dia. Itu memang dah dia macam tu. Yang biasa ini majzum sebab ada lam. Tidak engkau tahu. Adakah tidak engkau tahu? Ya, tengok lam tu di bawah tajuk apa? Apa tu jadual ABC. Okey. Dia kata B2. Tengok B2 tuan-tuan. Tidak. B2 tidak. Lam tu artinya tidak. Satu je mana dia? Tidak. Bukan tidak akan.
Kalau tidak akan mansub lan. Tidak. Lam tidak. Saya kena buat pelan-pelan ni. Ya, insya-Allah lam tidak. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi fi'il mudhari' yang ada di sini nansakh. Okey, nansakh. Nunsi. Jadi ayat ni ma nansakh min ayatin au ma nunsi. Dia pakai, tapi dia tak pakai lah ma lagi sebab dia ada au kan. Ya, nunsi kami lupanya na'ti daripada ata. Na'ti kami datang. Kalau cari apa dia root na'ti? Ata. Jadi kalau depan fi'il mudhari' tu ada nun tu kami. Ada ta awak. Ada ya dia. Ya, ada alif saya. Depannya macam manan nun kami. Jadi Tuhan ni dia pakai belaka. Kadang dia pakai jamak. Kalau alif hamzah, Alif hamzah tadi itu alam. Kalau hamzah saya. Macam a'lam saya. Azhab saya. alif hamzah, alif. Ya, betul. Selalunya dia ada alif atas. Okey, boleh? Tuan Haji Azhari, do you mind to give me fi'il mudhari' in the sentence 107, please? Dia engineer, dia kena bahasa Inggeris. Nak suruh baca ke bagi terus lah ya? Terus lah. Ini orang dah veteran. Apa dia? Fi'il mudhari' saja. Ta'lam. Yes. Good. One only. Nasirin tu tak boleh kata fi'il mudhari' itu isim sebab ada tanwin. Nasirin. Jangan tengok nun tu, tengok tanwin. Bila ada tanwin saja itu isim. Ya tak? Isim. Tengok dia ikut waliyin, nasirin. Itu kan tabik tu. Tapi kita tinggal bab tabik dulu. Hari ni tengok fi'il mudhari' saja. Biar kita faham mudhari'. Mudhari' yang paling susah sekali. Alam ta'lam. Ta'lam sama dengan tadi. Ru dia alimah. Jadi ini fi'il mudhari'. Adakah tidak engkau tahu wahai Muhammad, annallah, bahawasanya Allah Ta'ala itu lahu, baginya, mulkus samawat, kekuasaan di langit dan juga di bumi. Wa ma lakum, dan tidaklah bagi kamu, tidak adalah bagi kamu selain daripada Allah itu waliyin. Mana waliyin kita apa? Ketua. Mana tak ada lagi orang lain selain daripada Allah, dan tidak ada lagi pertolongan selain daripada pertolongan Allah. Nasir maknanya pertolongan. Ru' dia nasara. Waliyin, ru' dia wala. Wala ya, walia, wala. Satu je. Jadi ayat pertama ada 3, nansakh dari nasakha, 4, nunsi dari nasya, na'ti dari ata, ta'lam dari alimah. Jadi tengok ya. Okey, siapa nak cuba ayat 108? Am turiduna an tas'alu rasulakum kama. Tas'alu satu lagi. Bagus, Dato' Najib bagus. Yang tabaddal. Ini dah buka internet kat rumah ni. Bil iman satu lagi. Ya? Bil iman ada Ustaz? Bil iman, kalau ada B tu huruf ja tak ada pada fi'il mudhari' dan juga pada fi'il. Tapi bagus. Kita nak fi'il mudhari' je. Turidun. Ta. Yang dari Tina tu kan ta. Ru dia arada. Isim dia iradat. Iradat ni kehendak. Turidun, kamu semua ndak. Tas'alu, kamu semua nak tanya. Ya tabaddal, badal haji. Ru' dia badal. Apa mana badal? Ganti. Maksud dia ada am tu, maknanya adakah? Tengok am tu. Am tu dia tidak mengubah fi'il mudhari'. Cuba tengok am ada A, B ke C. Pada fi'il mudhari'. Ada am. Am dia duduk pada C. C1.
tak? Siwan dia jadi ataf. Ataf. Am. Siwan ya. Am tu artinya atau. Sama dengan au. Am turiduna, atau kamu semua nak antas'alu rasulakum, nak kamu semua tanya rasul kamu, kama su'ila Musa, seperti mana yang ditanya oleh Musa, Nabi Musa, min qablu, sebelumnya. Okey, mana kalau tak percaya nak tanya Nabi Musa ke? Waman yatabaddal, waman asal dia yatabaddalu, tapi bila dia ada man, dia matikan yatabaddal, tapi dia letak lam bagi bawah tu bila wasal. Waman yatabaddalil, ingat fa'il mudhari' tak ada majrur, tak ada, yang ada marfu', mansub, majzum. Tapi yang ini ni majzum, tapi bila dia baca, dia wasalkan dengan yatabaddalil. Wa man yatabaddalil kufra, sesiapa yang nak menukarkan kekufuran dengan keimanan, faqad, ingat faqad, maka sesungguhnya dalla sawa as-sabil, dia sesat. Ya, sawa as-sabil, jalan yang buruk, sesat kepada jalan yang tidak baik. Sawa as-sabil tu, dalam tu dia terjemah apa? Siapa ada tamsil? Ya, dia sesat. Mana jalan yang sesat lah. Sesat dari jalan yang lurus ya. Okey. Sahabat. Kali ni kenapa dia pakai am? Kenapa dia pakai am? Sebab ayat ini dia mengikut ayat yang sebelumnya. Dia mengikut ayat sebelumnya. Ayat sebelum tu dia kata orang ni ya tak percaya kepada ayat yang baru diturunkan. Ya, sebab kenapa pula Tuhan turun angkat? Jadi kalau kamu tak percaya, adakah kamu nak tanya nabi-nabi sebelum tu yang mereka tu semua dah wafat? Atau atau kamu nak tanya? Jadi au ni dia refer kepada ayat sebelum. Ya. Am tadi Cik Suraya ditanya kenapa dia gunakan am? Dia macam au juga. Ya, selalunya au ni dia gunakan kepada isim. Ya, tapi am ni seringkali dia pakai untuk fa'il. Maksud fa'il mudhari', ya. Am tas'alu rasulakum, ya, kama su'ila Musa. Okey. Kita pergi kepada ayat seterusnya. Jadi ayat yang sebelum tu turidun, kamu semua berkehendak. Tas'alu, tengok asal dia tas'aluna, nampak tak? Kenapa dia tanggalkan nun? Sebab ada an tu kerja dia membalik atas, mansubkan isim. Tengok an tu tajuk dia bi berapa? An. Bi berapa an? An ni huruf nasab. B1 dia panggil huruf nasab. Ada berapa beradik dia? 6 ke? 8. Tuan-tuan kena ingat 8 tu. Jadi yang banyak biasanya an lah. Okey. Waman apa tu ni? Am turiduna, am ataupun au, mana dia au atau. Dia tidak mengubahkan fa'il mudhari'. Dia tidak memasukkan fa'il mudhari' dan tidak memajzumkan fa'il mudhari'. Dia masih lagi marfu'. Tanda marfu' dia di sini nun. Kerana dia jamak. Betul tak? Jadi am di sini dia tidak bekerja. Dia masih lagi menjadikan fa'il mudhari' itu berada di depan. Boleh tak? Okey. Waman yatabaddal itu lam tu mati. Jadi man itu menjadikan lam tu mati, majzum. Cuba tengok man di mana duduk. B berapa? Man. Ada tak man? Okey, tak apa. Kita tengok sini supaya lebih mudah. Am turidun ni am. Nampak tak? Ataf. Am tadi ataf, tengok bawah tu. Ataf Ataf tu si tak? Si. Tonton apa tu tak apa, pelan-pelan tengok. Lama-lama besok dia mahir sendiri je.
Sebab orang-orang yang ahli tafsir pun dia tak mahir juga. Sebab dia sesekali tengok. Jadi biasa tuan-tuan tempat rujuk mereka haraf ataf dalam jadual C1, dan dia tak bekerja. Ingat tak kita beritahu haraf ada yang bekerja dan tak bekerja. Bukti dia tak bekerja, dia masih lagi marfu'. Masih lagi marfu' Datuk. Apa tanda dia marfu'? Nun. Ada orang kata wa nun, dua-dua boleh. Wa nun. Kalau dia majzum, dia akan jadi turidu. Kalau mansub pun turidu. Bila ada alat mansub. Ini aw ni not working. An tas'alu. Tengok. An ini huruf nasab kan? Tak ada huruf nasab? Tengok. Apa dia kata? Yes, huruf nasab. Dia tambah masdar ni. Masdar ni yang katanya sumber tempat keluar. Tapi jangan tengok masdar, tengok nasab. Nasab ni, ya, itu ya. Tas'alu. Okey, fi'il mudhari' mansub berbaris atas, tanda baris atas dia take out nun, buang nun, kerana dia daripada fi'il 5. Tuan-tuan, inilah dia sebenarnya penerangan yang tuan-tuan akan dapat. Tafsir dari satu perkataan saja. Ni tafsir ni, tafsir satu perkataan yang tuan-tuan akan dapat, insya-Allah automatically dapat lepas 100 jam. Jadi kita tengok tas'alu, ru dia sa'ala, betul tak? Betul tak? Sa'ala. Kalau kita nak terang lagi, tapi sini tak terang, kita boleh terang lebih baik pada dia. Ru sa'ala ini fi'il mahmus, betul tak? Mahmus al-ain, betul tak? Pattern 2, betul tak? Itu nak tanya. Di sini tak ada sebut pattern pun. Mana kita lebih baik pada dia? Yang baik. Dia kata fi'il mudhari', correct. Mansub, correct. Alamat mansub dia buang nun, correct. Kenapa begitu? Kerana dia fi'il 5. Fi'il 5 ni fi'il yang ada nun. Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani tu. Yang ada nun tu. Yang ada nun di belakang Okey. Dan waw ni waw jemaah. Waw ramai. Menunjukkan ramai. Betul tak? Dan dia itu domir, betul tak? Betul tak domir? Domir lah sebab antum. Kan? Domir yang bersambung, mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Jadi dalam ni ada orangnya adalah antum. Ini fa'il. Wal masdar muawwal, ini tak apa, tuan-tuan. Tinggal kemudian. Itu tidak masuk dalam silibus. Sebab ini tak ada benda, sebab dia beritahu tuan-tuan. Tas'alu ni dia boleh jadikan isim. Itu maksud dia masdar muawwal. Ini fi'il, Datuk, ini fi'il. Tapi kalau nak jadikan isim, kita make it isim. Tas'alu jadi soal. Betul tak jadi soal? Isim tak soal? Soalan. Kalau waw ni antum, jadi tas'aluna maksud dia soalukum, pertanyaan kamu. Dia jadi masdar. Ini dia kata maksud wal masdar ni. Maksud. Tuan-tuan saya nampak tuan-tuan begitu minat. Betul-betul. Itu yang sebab saya bersungguh sangat. Hari ni paling awam lagi. Paling awam lagi. Masdar tu kata nama yang keluar daripada fi'il. Jadi dia jadi nama. Nama yang dikeluarkan daripada kata perbuatan. Itu masdar. Betul, Prof? Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasaran min 'indi anfusihinna min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Di sini hanya ada 1, 2 saja. Siapa nak bagi? 1, 2 saja. 1, 2 saja fi'il mudhari'. Angkat tangan. Saya letak. Yes. Rayudun.
Tabayyana fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi 5 huruf. Tabayyana. Ya'tiya. Ya'tiya. Hari ini kita nak mengenal fi'il mudhari' dan kegunaan dia dengan haraf yang ada sebelum dia. Ya, jadi tuan-tuan catat yang pelik-pelik tu kan? Yang pelik-pelik tu. Okey. Tabayyana fi'il madi. Dari fi'il madi. Wadda tu fi'il madi. Wadda kathirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq fa'fu wasfahu hatta ya'tiya ru dia apa dia? Ata. Ru dia ata. Apa nak ata? Datang. Kalau hatta ya'tiya sehingga dia datang. Hatta ya'tiya. Boleh? Hatta ya'tiya. Seorang ready untuk terjemah Ya'tiya. Kita lihat tidak banyak perkataan yang biasa melainkan yang luar biasa. Hatta ya'tiya. Ya'tiya berbaris atas tak ya'tiya? Baris atas tak? Kalau baris atas dia mansub. Apa sebab mansub? Sebab ada hatta. Apa hatta nama dia? Hatta nama apa? Betul sehingga. Tapi AB ke C? AB ke C? Prof, AB ke C hatta? B apa? B1. Iaitu dipanggil haraf nasab. Haraf nasab. Hatta. Jadi ada orang nama hatta. B1 nasab. Hatta. Jadi hatta ni haraf nasab. Yang adik-adik dia berapa orang tadi? 8 orang. Hatta an ada 8 orang tu. Sebab tu dia kena baris atas hatta ya'tiya. Sehingga dia datang Boleh? Okey. Kita pergi sebelum tu yarudduna. Apa dia rud? Yaruddunakum. Rud dia bukan arada. Radda tu. Radda. Ya? Ni. Radda. Radda ni artinya tolak. Betul tak nama mandi ditolak tu? Siapa dia tafsir? Cik Tuan Haji? Ya, cuba baca apa tafsir dia. Boleh faham ni Maknanya Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, kalau kembali murtad pun, kalau dia nak kembali lagi pun masih lagi boleh. Kan kita di sini dah tak sembahyang 2 hari pun dah hukum orang macam-macam. Tuhan kata masih boleh lagi. Wadda, maknanya wadda ni maknanya suka. Kita kata mawaddah. Mawaddah, tak? Mawaddah dan mawaddah harap lagi. Kasih sayang. Berkasih, bersuka. Bersuka ramai di antara ahli kitab. Kalau dia boleh mengembalikan kamu selepas kamu beriman, menjadi kufur hasadan, dengki, min indi anfusihim, di kalangan mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah mereka itu mendapat kebenaran. Kalau ini ada, Tuhan kata fa'fu, maafkan mereka, wasfahu, dan saling bersalaman, hatta ya'ti Allah, sehingga datang Allah menghukumkan apa yang berlaku sebenarnya. Maksudnya di akhirat lah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha berkuasa. Jadi perkataan yarudduna, radda yarudduna. Okey. Ini ada 3 makna dalam tu. Makna pertama, menolak. Dalam tu ada orangnya, iaitu orangnya adalah hum. Yang kena tolak tu adalah kum.
Tak. Jadi di sini nun ada. Nun ada. Jadi lau ni tidak berfungsi. Cuba cari lau tu ada apa dalam tu? Lau. Ada makna apa lau? Sekiranya. Ada tak? Si apa? Lau. Lau ya. Ini lau ni tak ada dalam ni. Dia panggil haraf masdar. Macam tadi juga masdar. Tuan-tuan tulis dalam nota di situ, lau dia tidak ada di dalam jadual ABC, tapi nama dia haraf masdar. Haraf masdar ni ya. Tuan-tuan saya jalan dulu, nanti saya beritahu kemudian. Yang tak ada dalam jadual ABC, lau. Dan lau ni dia tidak mengubah fi'il mudhari'. Ya. Okey. Lau ni artinya jikalau. Dua je, yarudunakum dengan ya'ti. Ya? Itu fi'il amar. Faham? Fa'fu fi'il amar. Tabayyana fi'il madi. Kita nak fi'il mudhari' je. Fi'il mudhari' kalau tabayyana jadi yatabayyanu. Yatabayyanu. Tuan-tuan jangan risau ya. Saya berapa kali saya nak pesankan. Ikut saja insya-Allah. Nanti dia akan dapat. Kena 100 fi'il mudhari' yang berbeza, dia akan masuk sendiri. Kalau tak masuk juga, tak lama lagi dia masuk tu. Satu kaedah mengatakan bahawasanya bila kita nak memahami ayat, apa-apa juga ayat, khususnya Al-Quran, kita kena faham mengikut terms, understanding Al-Quran by notion. Apa dia notions? Notion ini idea. Dan dalam konteks Al-Quran ini, kita tengok apa dia idea yang Tuhan nak turunkan. Jadi idea dalam Quran ni dia banyak bergantung pada kata perbuatan. Jadi kata perbuatan. Jadi dia kata you are said, when you are said what to read in the Quran. Ya. You have seen, bila berdosa banyak, apa nak buat dalam Quran? Takkan nak biarkan begitu. Okay. You are seeking peace, nak cari keamanan, ketenangan, gesah, keluh kesah, gelisah, apa ayat nak baca? Ataupun dia kata seeking a friend, seorang-seorang duduk, tak ada orang kan, cari dalam Quran apa ayat kata. Jadi hari ni kita tengok beberapa topik. Tuan tengok yang pertama sekali 1, 2 sampai bawah tu, ada 3 tu, nampak tak? Konsep keikhlasan, nampak tak? Konsep taubat, konsep sabar. Ini yang bawah ni yang berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan ikhlas. Mana kita kata hukum lah, ya. Nak bercerita tentang hukum ikhlas, hukum taubat, hukum sabar dalam Al-Quran, ya. Apa ayatnya? Kalau kita nak bercakap tentang sabar, apa ayatnya? Jadi saya bawa di sini hanya beberapa ayat saja. Kita tengok bahagian pertama dulu di atas tu. Ada bahagian pertama ada 13 ayat. Cuba lihat surah Al-Baqarah ayat 25. Okey, kita lihat sama-sama ya di depan ni. Tengok auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruzikna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Ini kalau orang yang dalam keadaan sedih, jangan sedih, bacalah ayat ni ya, carilah sesuatu supaya awak berada dalam ayat ini. Di situ dalam ayat 25 ni ada satu saja perkataan fi'il mudhari'. Cuba cari di mana. Dia dekat dengan perkataan jannat. Dia beritahu tajri. Yes. Tajri. Tajri itu makna dia yang sungai tu, tajri itu maknanya mengalir air sungai. Tajri itu maknanya mengalir. Asal dia jara. Tajri. Ni fi'il mu'tal. Ya. Perbuatan mengalir. Yang mengalir tu air. Air tu isim. Kerja mengalir tu adalah perbuatan. Tajri. Pattern dia jara. Dia root dia jara.
Jara yajri, mengalir. Betul. Yang mengalir tu air. Tak, bukan manusia pun sama. Action. Ya. Jadi tu tengok perkataan tajri. Tajri ini tajri, please underline. Kita masih lagi dalam fi'il mudhari'. Wabashiri dan berilah berita gembira. Daripada basyara. Bashir itu gembirakan. Okey, bersama dengan saya. Dan gembirakan allazina. Terjemah. Allazina, orang-orang yang amanu, beriman. Amilu, berbuat amal, kebajikan. As-salihat, kebaikan. Anna lahum jannat tajri min tahtiha, bawahnya al-anhar. Apa yang mengalir tu? Yang mengalir tu sungai. Sebab tu sungai tu bagi depan. Kullama, setiap. Ruziku, rizki, setiap diberi makan. Minha, daripada syurga tadi. Min samaratin, daripada buah. Rizkan, sebagai rizki. Qalu, mereka ni ramai ke tidak? Ramai. Siapa yang ramai ni? Ahli syurga lah. Ahli syurga bila setiap kali diberi makanan, dia kata qalu haza, ini ke allazi ruzikna, yang kami dijanjikan dulu. Wa utu bihi mutasyabiha, dia bawa lagi yang sama dengannya. Ya, maknanya bila dia sebut saja ditambah, sebut tambah. Ini ke yang dijanji dulu di dunia dulu? Itu maksudnya. Walahum, untuk mereka, bagi mereka, fiha, di dalam apa? Syurga. Sebab syurga tu perempuan. Azwaj, pasangan. Mutahharah, yang bersih, suci bersih. Wahum, tak ada dosa lagi. Ya, fiha khalidun. Jadi yang duk main troli tadi tak main troli dah. Duk sana memang semua jadi muda belakangan. Di dunia ni nak pakai troli. Okey. Ya? Tak tahu dah tak pernah pergi. Ya? Datin pula tanya pelik-pelik, tak pernah pergi ke saya. Tapi dalam Quran ni kata begitulah kan. Okey. Ialah ayat ni, ayat yang beri peringatan kepada kita, janji Allah. Ya, apa sebab kita nak sedih? Janji Allah bahawasanya orang yang beramal baik, dia akan mendapat balasan di akhirat nanti. Akhiratnya pasangan dapat dan kekal pula tu. Itu ayat ni berkaitan dengan ayat gembira. Lawan dia sedih, kan? Okey. Okey, tengok. Tengok perkataan tajri. Bila kita tiba bab madi besok, tuan-tuan akan tengok perkataan amilu. Amilu, ya? Amilu tu telah beramal. Amanu, telah beriman. Ruziku, telah diberi rizki. Kalau tuan-tuan tak dapat beri makna tepat pun, beri makna root pun tak apa. Kalau ruziku tu, apa dia root dia? Razaka, maknanya diberi rizki. Okey. Ruzikna, kami diberi rizki. Boleh baca faham lah tu. Ya. Okey, cuba lihat surah 39 ayat 53. Apa dia surah tu? Kul. Kalau mana-mana kita jumpa kul ni, kata al-Imam Muhammad, ya ibadiyah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Okey, di mana fi'il mudhari' di sini? Kalau tuan-tuan kata ya ibad ni, ini bukan fa'il mudhari'. Ingat, ya ni wahai. Ingat, ya ni A, B ke C?
Ada tak? A, B ke C ya? A3. Yes, ya A3. Mana ada? Ya ni untuk isim. Untuk isim saja. Ya ibadiyah. Selepas ya ni mesti isim, dan isim tu mesti baris atas. Mesti baris atas. Sebab itu bila kita dengar orang apa tu berjanji, ya Rasulullah, ada tak? Dia tak ada kata ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rafi'a syatni wad daraji ulfatan, ya khairatal akad. Ya ni, itu yang malas tu. Bila nyanyi sikit orang semua diam. Ya. Ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu, orang-orang yang berlebihan. Musrifin ni orang yang melampaui batas. Ala anfusihim, atas diri mereka. La taqnatu. Ini la taqnatu ni, ini ayat larang. La taqnatu, jangan kamu semua putus asa. Qanata, ruk dia qanata. Taqnatu min rahmati, rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunub, Allah mengampun dosa semuanya. Innahu huwal ghafur ar-rahim. Jadi sifat Allah tu ghafur. Ghafur ni pengampun, rahim lagi pengasih, penyayang kan. Jadi dia kata ni, orang-orang yang banyak dosa ni jangan risau. Ya. Asrafu ala anfusihim, yang melampau ni, orang melampau buat dosa, banyak sangat dosa ni kan. Tak sedar diri kan. Dia kata la taqnatu min rahmatillah. Ya, kembalilah kepada Allah. La taqnatu, jangan kau berputus asa daripada qanata. Asal dia la taqnatuna, tapi adalah dibuang nun. Jadi bila dia buang nun adalah tu majzum lah. Jadi tengok la tajuk apa? A, B ke C? Fi'il lah. A, B ke C? Ya. B1 ke B2? B3, B2. B3 ya. Di sebenarnya B2. B2 tu iaitu lam nahiyah. Lam nahi. Lam nahi tu lam tegah. Jangan kamu semua berputus asa. Lam tu lam, la tu la tegah. Dia ada la tegah, ada la nahi. Kalau la nahi biasanya apa tu macam nilah. Dia tegah. Nahi tu maknanya nahi. Orang Pakistan kata tak boleh kan, ya. Mana jangan. La jangan. Kalau la nafi, la tidak. La tidak ya. Ingat. Jadi tuan-tuan hanya pening kepala sama ada la nafi ke la tegah kan. Jadi kalau la tegah, nun tak ada. Kalau la nafi, ada nun di belakang tu. Itu je. La nafi, dia tak buang, dia tak mubah fi'il tu. Yang marfu' tetap marfu'. Boleh? La nafi ada nun di belakang. Ada nun. Mana dia ada asal. Asal dia tu nun lah, sebab dia jamak. Kalau kita kata la yazhabu, dia tak pergi. Kalau la tazhab, awak jangan pergi. Itu dah jadi la nahi. Ya. Tak ada nun. Sebab dia jadi jazam. Kenapa dia jazam? Sebab lam ni la ada kerja, la nahi. La bekerja. Ya. La nahi. La nahi. Yang B2 tu B2. Oh, jazam. Jadi alat jazam tu ada berapa tu? Banyak kan? Kalimah. Tuan-tuan, InsyaAllah tuan-tuan, beri masa 3 bulan lagi, clear habis. Tuan-tuan kena sabar lah ada pisang bawa kat rumah tu. Beri makan. Betul, insyaAllah dapat barakah kan. Okay tuan-tuan. Okay, kita lihat ayat surah 5 ayat 16. Surah 5 ayat 16. Okay. Yahdi bihillah manittaba'a ridwana subulas salam
wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Cuba tengok di mana fi'il mudhari' sini. Ayat yang pertama tu, baris yang pertama, yahdi. Yahdiya, yahdi. Yahdi fi'il mu'tal daripada hada. Yahdi. Dalam ingat, dalam tu ada orang. Siapa dia orang? Siapa dia yahdi tu? Huwa. Huwa ya. Ruh dia hada. Huwa siapa dia huwa? Dia memberi hidayat. Allah. Nah, jadi bila kita ingat ni, ruh dia hada. Hada. Yahdi. Ini marfu'. Ya, marfu'. Dengan sebab dia mu'tal macam yaqdi. Yahdi, dia memberi hidayat ya. Yahdi bihillah, memberi petunjuk dengannya oleh Allah. Manittaba'a ridwana, sesiapa yang mengikut ya petunjuknya. Ridwan tu maknanya keredaan Allah. Sebab dia fi'il mu'tal. Mu'tal ya. Bukan mati, dia tak mati. Asal dia yahdiyu. Asal dia yahdiyu. Tapi dia tak boleh baca yahdiyu, dia kena baca yahdi. Macam qada yaqdi. Asal dia yaqdiyu, tapi tak boleh jadi yaqdiyu, kena yaqdi. Jadi kita kata dia ni marfu'. Marfu' dia kenapa? Jangan ke mana tengok ni. Fi'il mudhari' marfu'. Dan alamat rafu' dia dhammah yang ditakdirkan. Ingat tak? Dhammah muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan. Orang-orang yang baru dengar ni rasa pelik kan? Jangan risau. Benda pelik ni akan jadi mudah bagi kita besok. Jangan risau. Tuan-tuan ya? Jangan risau. Jangan kita lari kerana pelik sikit ni. Ini bukan kerja kita, ini kerja Allah. Saya kena beri semangat macam tu. Tuan-tuan ya? Yang pelik-pelik lagi Allah. Saya ustaz belajar agama, lepas tu ambil MBA. Orang kata paling susah ustaz MBA SPSS. 3 orang mengajar saya SPSS. Siapa boleh mengajar balik SPSS? Nak key in data, nak proses data, boleh, pasal kita bersungguh. Benda yang pelik tu yang kita nak belajar kan. Jadi tengok, rasa ini lagi susah pada SPSS. Yahdi fi'il mudhari' marfu'. Apa sebab dia marfu'? Sebab dia baris asal dia marfu', kerana dia tak ada lam dan an di depan tu. Nampak tak? Nampak tak? Ada tak lam dan an? Mana? Tak ada. Tak ada. Tapi marfu' dia kenapa? Dengan dhammah bagi depan yang muqaddarah. Muqaddarah ni dia ditakdirkan kerana dia ni adalah huruf illah. Awi. Huruf illah. Jadi itu saja yang pelik. Kalau ada ya di belakang, marfu' dengan dhammah muqaddarah. Marfu' dengan dhammah muqaddarah. Jadi tuan-tuan, senang je. Aduh, kasut ketat pula. Ni yahdi. Kalau marfu' dia yahdi, betul tak? Kalau majzum dia taruh lam, jadi lam yahdi, buang ya. Ini majzum. Majzum tu boleh mati. Apa tanda boleh mati dia? Hazaf ya. Boleh tak? Tak berpangguk. Boleh tak? Tuan-tuan, bila tuan-tuan angguk saja, mean you register. Angguk je. Betul. Saya diberitahu begitu. Kalau tak angguk, memang tak register. Memang. Kalau macam tu itu tak register. Not register je tuan-tuan. Register ni tuan-tuan masuk dalam otak, tak faham pun tak apa. Sebab ini bukan bahasa kita. Yahdi. Okey tuan-tuan. Bila kita taruh an, jadi apa? An dia. Kalau taruh an, dia jadi yahdiah macam biasa. Kalau taruh lam, buang ya. Kalau tak ada an dengan lam, jadi yahdi macam ni. Jadi ini marfu'. Mana dhammah dia? Dhammah yang ada di sini tapi hilang. Dipanggil dhammah muqaddarah. Ataupun dalam bahasa Inggeris, it is a consider dhammah. Consider dhammah. Muqaddarah ni it is consider dhammah. Dia anggap dhammah tapi tak boleh buat dhammah pasal dia ada ya.
Yang ni majzum take out ya. Tengok ni, tuan-tuan baca alat ni, ayat ni. Baca? Wa lam di awalam yahdi lahum kam ahlakna. Ada tak dalam ayat tu? Kan? Yahdi. Dia buang ya ni. Jadi ya. Tuan-tuan, ini pun tak perlu risau, tak perlu takut. Dengar je. Dia daftar sendiri, suruh dengar je. Itulah yang saya kata kepada, ini pun semua daftar sendiri, tapi dah boleh dah dia. Tempat lain dia kata muntah darah. Susah sangat dia muqaddarah ni maksudnya dia ada di sini tapi tak nampak. That's why dia panggil muqaddarah ditakdirkan. Takdir dia ada tapi tak nampak. Mana dia ada? Ni Yahdi ni. Asal dia Yahdiu. Tapi dia tak boleh baca Yahdi, baca Yahdi. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Kan Al-Quran kan? Itu dia dhamma muqaddarah. Tak apa, dengar je lah. Okey. Yahudi ada? Mana-mana? Kalau Yahudi Yahudi dia jadi bangsa lah. Daripada hadar. Ya, root dia hadar. Tapi Yahudi tu jadi dah macam kita Melayui lah. Tapi Melayu ni tak ada root. Ada petunjuk sebab orang Yahudi ni dia claim dia paling banyak mendapat hidayah pada Allah kan. Dia paling baik. Jangan lagi. Okey tuan-tuan. Okey. Kita tengok konsep yang kedua yang di bawah tu. Tengok konsep keikhlasan. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Al-Bayyinah ni surah apa? Yang last kali tu. Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru. Nampak tak? Yes. Lam yakunil ladzina kafaru. Al-Bayyinah. Ni dia. Surah 98 98. Ya. Sorry, 98. Ayat 5. Ayat 5. Ayat 5. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimu asal dia wa yuqimuna buang nun wa yuqimus salata wa yu'tu asal dia wa yu'tuna buang nun wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kita tengok wa ma umiru dan tidak disuruh melainkan mereka tidak disuruh diperintah melainkan liya'budu. Ini fi'il mudhari'. Betul tak fi'il mudhari'? Apa tanda dia? Ada ya ni. Okey, tengok. Lam ni. Ni lam ni lam apa? Cuba tengok tuan-tuan. Lam apa? A, B ke C? Lam apa? Okey. Lam apa tu? Ya? A, B ke C? A1? Bukan. Untuk fi'il. B ya? B. Tuan-tuan. Okey, dia ni adalah B1. Nampak tak? B1 baris 2, iaitu dia panggil lam ta'lil. Lam ta'lil. Lam untuk. Tengok sini tak ni? Dia harfu ta'lil. Nampak tak tu? Nampak apa ta'lil? Nampak ni? Harfu ta'lil ni. Ta'lil ni maknanya untuk. Dan tidak mereka itu disembah melainkan dan mereka itu tidak mereka itu disuruh melainkan untuk. Ta'lil tu ni untuk menyembah. Jadi bila lam ni lam ta'lil, dia kena buang nun sebab dia ni mansub. Dia ni mansub. Apa nama mansub? Mansub tu berbaris atas. Tanda baris atas dia buang nun. Kalau tak ada waw ni illa liya'buda
Ini illa liya'budu. Bila ada waw ni jamak illa liya'budu. Okey, ini lam ni lam ta'lil. Tuan-tuan jangan risau sama sekali. Untuk fi'il mudhari' ni ada berapa tanda je? Ada berapa tanda je tengok. Tak banyak sangat tanda. Ya? Kalau bilang dalam 20 je tanda dia. 20 tu tanda fi'il mudhari' yang ada tanda. Ya, lebih kurang tu je, tak banyak. Okey. Wa yuqimu. Ini root dia badal. Ini root dia apa dia root dia? Wa yuqimu. Wa yuqimu. Qama. Aqama. Yuqimu. Tengok di sini. Di sini dibuang tak nun? Dibuang tak nun? Dibuang. Tapi dia pakai waw. Ini waw ataf. Sebab apa ayat ni sepatutnya bunyi wa ma umiru illa liya'budullah wa ma umiru illa liyuqimu. Dia pakai lam ni. Lam ni tapi dia tak pakai lagi sebab dia pakai waw ataf. Jadi wa yuqimu ni dan maksudnya dan mereka itu diperintah untuk mendirikan solat. Wa yu'tu ni tu ni. Asal ada yu'tuna. Lam ni lagi duduk sini. Ya? Apa dia root ni yu'tuna? Apa dia root dia? Ata. Okey. Wa yu'tu zakat dan menunaikan zakat wa zalika dan demikianlah dinul qayyimah. Agama yang baik, yang betul, yang lurus, yang tegak. Apa dia root qayyimah? Qahama. Qahama ni mana? Berdiri tegak betul. Ya, bila qayyimah yang sangat betul. Yang sangat betul. Jadi bila tuan-tuan memahami root, insya-Allah. Okey. Jadi ini sebenarnya tajuk ini di bawah konsep keikhlasan. Kalau tuan-tuan buka tafsir Quran bab keikhlasan, dia akan keluar berpuluh ayat. Salah satunya ayat ini. Ya. Dalam kita tengok lagi dalam surah Al-Hajj ayat 37. Tengok satu lagi. Ya, tuan-tuan boleh cari sikit kat rumah. Al-Hajj ayat ayat 37. Ini dia. Ini berkaitan dengan keikhlasan lagi. Lan. Apa ni lan? Ingat lagi tak lan? Ya? Lan. Never. Tidak akan. Never, ya? Bunyi macam orang Scotland tu, saya tak faham. Never. Lan yanala. Tengok, lan ni alat nasab. Tengok, alat nasab. Lan ni alat nasab. Alat nasab ni alat bagi atas. Yanala, nampak tak? You can see or not? Yanala bagi atas. Dia tidak akan mencapai Allah. Mana dia tidak mungkin dapat mencapai kebahagiaan Allah. Luhumuha dengan dagingnya, wala dima'uha dan dengan darahnya, walakin yanalhu taqwa. Ya, yang dicapainya adalah ketakwaan pada Allah daripada kamu. Maknanya daging dan darah tu belum lagi sampai. Ya, sampainya itu di sebalik daging dan darah itu, iaitu adalah takwa Tuhan punya daging, takwa Tuhan punya darah tu. Kalau dia mati syahid dalam keadaan jahat, kan, berperang dalam keadaan yang tidak ada hak, adakah dia nak capai takwa? Belum. Kadzalika, demikianlah, sakharaha lakum, Allah Ta'ala memudahkan bagi kamu, ya, litukabbirullah, untuk kamu melihat besarnya Allah di atas apa yang kamu telah dapat hidayat daripada Allah. Wa basyiril muhsinin, orang-orang yang baik jugalah orang yang dapat gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-muhsinin itu mana orang yang baik. Jadi ingat, jangan mudah-mudah nak bagi syahid pada orang. Ya, orang syahid, mudah-mudah bagi syahid kan. Yang syahidnya takwa tu. Kalau berjuang dengan takwa yang penuh, darah, daging, itulah kembali kepada Allah. Kalau tidak, mati orang kata mati apa? Mati katak. Jadi di sini yanala. Nala, don't worry, ini the last ayat. Lepas tu kita balik. Lan yanala, iaitu tidak mencapai. Lan tu never achieve or never arrive, ya, daging awak kepada Allah, dan tidak juga darah awak kepada Allah, tetapi yang capainya adalah takwa Allah kepada kamu. Jadi Tuhan kata, demikianlah caranya Allah Ta'ala bagi kepada kita, mudahkan. Sakrah ni maknanya mudahkan untuk kita dapat
takwa kepada Allah, supaya engkau membesarkan Allah, ya, di atas apa yang telah Allah Ta'ala hidayahkan kepada kamu, dan berilah berita gembira. Jadi ayat ini yanala dengan yanalu, yanala dengan yanalu, ru dia nala. Ingat, nala artinya memperolehi ataupun mencapai. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dapat istiqamah yang kuat, ya, kerana masa lagi masih ada untuk kita. Dan malam ni malam yang ke-53, InsyaAllah sekurang-kurangnya puasa tahun ni kita dah boleh kena haraf jar, haraf nasab kan, boleh kena ataf, boleh kena taukid, boleh kena badal, boleh kena fa'il mudhari' marfu', boleh kena mansub, boleh kena majzum, boleh kena kenapa isim bagi depan, bagi atas dan bagi bawah, boleh kena juga bagaimana haraf dengan haraf bertemu, ya, itulah dia. InsyaAllah kita belajar setahun lebih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa 'adika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami telah banyak melakukan dosa terhadap-Mu, ya Allah. Kami sebenarnya abai dan ingkar di atas nikmat yang kamu berikan kepada kami, ya Allah. Maka ampunkanlah dosa kami, ya Allah, dosa anak kami, ya Allah, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa jiran kami, ya Allah, dan dosa semua umat Islam, ya Allah. Dengan rahmat dan berkat-Mu, ya Allah, permudahkanlah segala urusan harian kami, urusan kehidupan kami, urusan perniagaan kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan takut kepada-Mu, ya Allah, dengan rahmat dan berkat-Mu, ya Allah. Birahmatika ya Hayyu ya Qayyum, ya Jawad, ya Qahar, ya Wahhab, ya Syattar. Allahumma ya mujriyal bihari wal uyun, wahai yang mengalihkan laut dan sungai, alihkanlah segala nikmat-Mu kepada kami semua, ya Allah, pada keluarga kami dan anak kami, ya Allah, dengan penuh keberkatan dan kemuliaan, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة